Assalamualaikum dan selamat kembali ke Hafiz Bros Channel. So hari ni tak ada video 3 minute Thursday sebab video ni takkan jadi 3 minit, akan jadi panjang gila. Jadi hari ni aku akan ceritakan macam mana kita nak configure DNS server pada kita punya Ubuntu machine. So jom kita start. Okay, so dekat Ubuntu machine kita macam biasa, benda pertama yang kita kena buat is update kita punya repository lah. Sudo apt update. Okay, and then package yang perlu kita install adalah bind 9. Bind 9. Okay, so sudo apt install bind 9. Lepas tu kita ada tambahan sikit lagi, bind 9 utils. Satu lagi DNS utils. Okay. Okay, tujuan kita configure DNS server ni adalah untuk nak identify kita punya server. Contoh aku ada satu web server, and then aku nak access web server tu bukan daripada IP. Biasa kita akan access melalui SSH ke, guna IP kan, SSH ataupun guna web browser. Kita masukkan IP address server tu, and then kita masuk dalam page server tu. So sekarang aku tak nak macam tu. Aku nak bagikan IP address tu satu nama. Untuk explain benda ni lebih panjang lagi, aku akan cuba buat video satu lagi, ataupun Haikal akan explain kat video lain. Kita kena buat satu yang dipanggil forwarding zone, forward zone. Okay, so configuration file dia adalah /etc/bind /named conf.local. Okay, so dekat sini aku dah tiru je apa aku buat ni. So zone, aku type zone, lepas tu apa panggil ni, pembuka kata tu apa panggil lah. Lepas tu kau masukkan korang punya domain name. Apa tu domain name nanti I akan terangkan. Confident dia akan terangkan apa tu domain name, nanti kita cerita kat video lain lah. Buat masa sekarang ni masukkan korang punya domain name. Macam aku nak taruh Hafiz Bros lah, hafizbros.com. Okay, tutup dia ni, and then masukkan dia punya parameter IN huruf besar. Lepas tu benda squiggly ni apa, aku tak tahu nama dia. Lepas tu masukkan type master colon, tu file benda ni lagi /etc/bind /forward. Ni kita buat satu file baru lah, forward.hafizbros.com s.com. Lepas tu tutup di semicolon. Lepas tu masukkan benda ni lagi, semicolon lagi. Ok, lepas tu kita save. Ok, so bila kita dah create file untuk forwarding ni, file ni, dalam file ni nanti dia akan bagi tahulah apa IP jadi nama apa. So basically DNS ni adalah tukarkan IP address kepada satu nama, ataupun satu domain name. Sebab tu dipanggil domain name server. Okay, so oh yeah, sorry, bila kita dah buat forwarding, kita kena ada buat satu reverse zone juga. Dekat sini macam pelik sikit. Okay, kau kena letak IP address machine korang, tapi host portion tu tak payah taruh. Contoh aku punya IP address ni adalah 192.168.0.104. Kita kena masukkan yang 104 tu kita tinggalkan, tak payah masukkan. And then yang selebihnya tu kita masukkan secara songsang ataupun secara terbalik. Jadi kosong dulu, 168.192. Lepas tu dot in addr.arpa.
Ini kalau tak silap aku untuk internet. Ikut macam tu lah. Type apa tu, yang ni sama je. Master, type master. File. Ini kita file baru buat /etc/bind/reverse .hafidbrowse.com. Okay. Alright, baru kita boleh save. Silap. Okay, lepas tu kita kena create satu zone lookup file dia panggil. So, okay, kita pergi navigate dulu masuk etc bind ni. cd/etc/bind. Bind ni bila kita ls listkan file dia. Tak ada file yang kita buat tadi. Sebab benda tu dalam configuration file kita belum buat lagi. Okay, sorry, silap aku. So, dekat sini kita nak create file yang kita tulis dalam configuration file tadi, yang dalam zone tadi tu. Okay. So, kita kena copy salah satu daripada file kat sini. Okay, so kita copy file db.local kepada forward.hafidbrowse.com. Okay, so baru kita boleh. So, dekat sini apa yang kita perlu modify adalah portion yang localhost ni. Localhost ni kita masukkan kita punya domain name. Kita masukkan domain name. Lepas .com tu kena letak dot juga. Itu dia punya syntax lah. So memang tak boleh tukar. So, yang localhost ni pun sama. .hafidbrowse.com. Lepas dia pun ada dot juga. And then localhost dekat bawah ni pun tukar hafidbrowse.com juga. Belakang dia ada dot juga. Okay, lepas tu IP address ni 127.0.0.1 ni tukar kepada IP address kita tadilah 192.168.0.104. Dekat sini kita letakkan nama dan IP address untuk kita forward lah, untuk kita forward kepada komputer yang query address tu dekat network server kita. Bukan network server, sorry. Name server kita. So, kalau kata aku ada satu web server dan aku nak access web server tu melalui domain name saja. So, aku kena letak macam ni lah. www. Lepas tu modifier ni en. Lepas tu E untuk A record 192.168.0. Apa punya web server Rasa macam 109. Tak apa, ni nanti kita betulkan balik. Benda ni kita boleh edit bila-bila masa je. So kita save dulu. Kita buat benda yang sama tapi untuk reverse pula. So apa yang kita kena copy adalah db.127. Ini file untuk reverse lookup zone lah. Reverse. Okay, lepas tu kita nano. Ini aku buat cara malas sikit sorry. Aku tak type satu-satu. Okay, so ini pun sama juga. Kita tukarkan localhost ni jadi kita punya domain name. Ini adalah dia punya record type. So NS ni adalah name server. So kita letakkan kita punya name server tadi. Kita letak satu parent domain ke apa? Kita letak ns1.hafidbrowse.com. Okay, menandakan IP ni adalah untuk name server 192.168.0.109. So untuk reverse data file ni syntax dia lain sikit. So 100 ptr point to return ni apa tu? Pointer. Point to return. Pandai-pandai je.
.com. Okay, bila kita dah modify tu semua tadi, kita nak check kita punya syntax tu betul ke tak betul, ada kesalahan ke tak ada. Kita check kat sini, sudo nim check configuration. Kalau tak ada keluar apa-apa error, kalau dia tak ada prompt apa-apa, maknanya tak ada error lah. So kalau kita nak check forward zone, sudo nim check zone. Okay, hafidbros.com /etc/bind/forward. Kita nak check yang forward file tadi tu. Loaded serial to okay. Maknanya tak ada error. Okay. Ada satu lagi yang reverse punya pun kita nak check juga. Kita nak check yang reverse tadi, kita masukkan address yang reverse juga. Macam mana kita tulis dekat dalam configuration file tadi tu, macam tu kita query kat sini. So, sudo named check zone 0.168.192 2.in.addr.arpa /etc/bind/reverse loaded in serial 1. ok, so tak ada apa-apa masalah. Configuration dekat server side kita dah settle. So sekarang kita perlu restart kita punya DNS service ni. So sudo systemctl restart bind9. ok, kita tengok status. So loading. So macam mana kita nak tahu benda ni jadi ke tak jadi? Kita kena pergi ke satu client machine. So dekat sini ada, kita kena configure sikit lagi. Pertama kita kena letakkan, kita kena point kita punya name server kepada kita punya server tadi tu. Pening balik kan. Okay, sudo nano /etc/resolve.config. Okay, so dekat sini dia akan pointkan name server ni kepada kita punya DNS server yang kita dah buat tadi. 192.168.0.104. Ini aku komen dulu. Okey, cara kita nak test adalah menggunakan command dig hafidbros.com. Answer section, kita dapat answer ni. Kalau kita try ping, korang pernah try tak ping google.com? Macam tu lah lebih kurang. So kita ping www.hafidbros.com. Okay, so kita dapat ping daripada hafidbros.com. Apa yang aku maksudkan dengan macam mana dia translate domain name tu menjadi IP address. So kita query tadi www.hafidbros.com. Okay, bila aku tekan enter ni, dia akan bawa aku ke aku punya web server. Ini adalah aku punya web server. Aku tak ada letak apa-apa page lagi kat sini. Just aku nak test saja, nak tunjuk kat korang. So ini aku seorang je yang boleh masukkan hafidbros.com dalam browser ni and then keluar page ni. Kalau korang tekan hafidbros.com ni memang tak keluar. So macam mana nak bagi keluar, itu cerita nak beli domain, nak buat hosting tu semua, tu cerita lain. So kalau kita ada apa-apa penambahan, pada kita punya name server, kita nak letak nak tambah address lagi kan. Kita nak tambah address lagi. Katakanlah satu hari kita ada tambah satu web server, kita tambah satu mail server dekat kita punya lab ataupun kita punya organisation. And then dekat sini kita perlu tambahkan dia punya IP address tu lah.
Siapa-siapa yang dalam kita punya network, bila dia query URL tu mail.hafizbros.com best mail saya kata. So kita tambah kat sini. Ni contoh lah ya, contoh 105. Main server aku tak ada pun lagi. So dekat sini kita kena tambah, kita save. Lepas tu dekat reverse file tadi kita kena tambah benda yang sama, kita save. Lepas tu kita restart Bind9 punya servis. So kalau korang ada apa-apa soalan, boleh letakkan di komen kat bawah. Jangan lupa like video ni, tinggalkan komen. Korang tanyalah apa benda korang nak tanya. Jangan lupa like Facebook page Hafiz Bros dan follow Hafiz Bros di Instagram. Sehingga kita berjumpa lagi di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.